Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okay, jadi hari ini kita akan masuk kepada design of compression member ataupun yang ini kita fokus kepada compression member ni untuk steel design lah, yang mana kita akan menggunakan British Standard. Okey, British Standard untuk kita mereka bentuk steel column ataupun compression member. Okey, so kita tengok section 4.7. Section 4.7 strut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan strut? Okey, apa yang dimaksudkan dengan strut ni? Okay, steel compression member, commonly referred as extension, include a strut and column. Okay, strut and column. Okay, strut ni adalah a member subject to compression only. Okay, kalau strut ini biasanya dia akan mengalami compression saja. Okay, dia akan mengalami compression, iaitu kita panggil dia sebagai strut. Kalau column pula, column ni adalah member subject to combination of compressive load and bending. Kalau kita design column tu maksudnya apabila mana ada combination di antara compression, load dan juga bending moment. Maknanya column itu akan menerima compressive load dan juga moment, iaitu kita panggil dia sebagai column. Kalau strut ni biasanya dia hanya menerima compression load saja. Okey, itu beza di antara strut dan juga column. Okey, so kita tengok kat sini type of compression member. Okey, kita tengok jenis-jenis compression member. Yang pertamanya adalah bracing strut. Okay, strut ni biasanya kita akan jadikan dia sebagai bracing. Okay, bracing untuk stability multi-story building ni. Kalau kat sini kita ada contoh multi-stories building, yang mana dia dibina daripada struktur keluli. Okay, apabila kita membuat reka bentuk struktur keluli, biasanya bracing strut ini akan digunakan untuk stability, terutamanya daripada untuk menahan beban daripada wind load, daripada angin. Okay, wind load ini kita akan mengambil kira apabila mana bangunan itu lebih daripada 3 tingkat. Lebih daripada 3 tingkat, so biasanya wind load akan kita perlu mengambil kira kesan daripada wind load. Okey, jadi apabila mana kita mereka bentuk bangunan itu dengan menggunakan steel konsep, jadi kebanyakan bracing strut ini akan digunakan. Okey, bracing strut. Okey, so kalau kita tengok untuk industrial building, biasanya kalau kita tengok pattern untuk industrial building ni, biasanya dia punya rentang dia ni lebih panjang, sebab dekat tengah-tengah ni kita nak letak barang lah kan, banyak, sebab dia industri. Jadi dia perlukan span yang panjang. Okey, bila span yang panjang, jadi dia punya roof ni dia akan menggunakan sistem trusses. Okey, trusses ataupun space steel. Okey, kat sini. Okey, jadi kat sini apabila dekat sistem trusses ini, biasanya dia akan ada strut. Okey, dekat trusses ini dia akan ada strut in trusses. Okey, apabila ada strut ini dia hanya menerima beban mampatan saja, compression load saja, dia tidak ada moment. Kenapa dia tidak ada moment? Sebab apa? Sebab strut ini dia punya penyambungannya adalah tidak disambung sebagai fix. Dia tidak disambung
dengan fix lah. Okey, dia sama ada pin ataupun fascia fix. Okey, fascia fix. Okey. Jadi apabila sambungan itu pin, maka dia tidak akan ada berlakunya moment pada sambungan itu. Okey, pada sambungan itu tidak ada moment. Okey. Dekat sinilah dekat sambungan dekat node dia tu tidak ada moment sebab ini adalah struct. Okey. So struct ini juga adalah salah satu komponen yang kita panggil sebagai compression members. Okey, walaupun dia bukan tiang. Okey, tiang memanglah dia adalah dikategori sebagai compression members. So kat sini kita ada crane column. Okey, kemudian kita tengok pula dia punya compression member section. Okey, section, type of compression member section. So kita ada universal column. Okey, universal column biasanya berbentuk H. So dia macam beam lah kan. Beam yang kita tengok tu kalau beam biasanya dia I beam. Kalau column dia bentuk H. Okey, H column. So dia ada juga samalah juga dia punya tu, dia ada flange dan juga ada web. Okey. So dia ada build up H section yang mana yang ini menggunakan field weld. So dia akan welding kat sini untuk dia punya penyambungan di antara flange dan juga web tu, dia menggunakan fillet weld. Okey. Kemudian kita ada box column. Ini adalah box column. Kemudian kita ada battlenet column yang mana dia gabungan di antara I dan juga plate, I beam dan juga plate disambung. So yang ini kita panggil sebagai battlenet column. Dan yang ini crane and building column. So hasil daripada gabungan di antara I-beam lah, ada dua I-beam kat sini. Okey. Kemudian kita ada strut. Okey, strut section for trusses. Okey. Okey, lattices, girder dan juga bracing. Okey. So ada contoh-contoh untuk strut. Okey. Yang ini untuk strut ini biasanya dia tidak akan menerima bending Dia hanya menerima compression load saja. Yang ini kita panggil dia angles. So kita ada angles. Kemudian dia ada bentuk T dan juga dia ada hollow section untuk circular hollow section dan juga rectangle hollow section. Okey, ini adalah contoh compression member section yang ada dekat industri lah, dekat industri ataupun dekat kilang. Okey, universal ataupun typical member section. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi dia punya construction detail. Construction detail. So kita akan tengok untuk figure yang pertama ni adalah bagaimana beam to column connection. Okey, bagaimana beam dan juga tiang itu disambung. Okey, untuk struktur keluli. Kemudian yang kedua, column cap connection. Okey, column untuk connection pada column, pada cap column, macam mana dia nak connection, dia punya construction joint dia macam mana. Kemudian column splices. Okey, yang ni kita boleh refer section 6.1.8.2 dekat British Standard. Okey. Okey, usually located just above floor level. Above floor level. Biasanya untuk ini dia located pada bahagian above floor level. Okey, yang keempat adalah column base. Okey, column base. So kita akan tengok dia punya figure. Yang pertamanya untuk flexible beam to column connection. So kat sini kita ada column dan juga beam. So dia akan sambung dengan menggunakan bolt and nut. Bolt and nut.
Untuk connection ini biasanya kita akan reka bentuk lah berapa batang bolt yang perlu kita pakai untuk menanggung beban yang diterima oleh beam tersebut. Okey, jadi dia punya connection pun perlulah boleh menampung terutamanya shear force. Shear force shear force yang terhasil daripada beban yang diterima oleh beam. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi topik untuk yang ini untuk connection lah sebenarnya. Okey, tapi untuk apa semesta ni kita hanya belajar design beam dan juga column. Connection kita tak belajar lah. Okey. Okey, kemudian untuk yang B ni column cap connection. Macam mana typical kaedah penyambungan untuk cap connection untuk column ni. Kalau kat atas ni dia akan ada plate. Dia akan letak plate dan dia akan sambung dengan menggunakan bolt and nut. Okey, ataupun welding boleh juga Tapi kebiasaannya kita akan pakai bolt and nut supaya dia boleh jadi sebagai flexible lah. Flexible dia punya connection tu. Okey. So biasanya kalau dekat cap connection ni dia akan ada plate lah. Plate. Okey, dan ada bolt and nut untuk penyambungan. Okey. Top, ya ini pun walaupun dia sebelah tepi tapi dekat bahagian atas. Top ni penyambungan dia macam tu lah. Kaedah penyambungan untuk tiang. Kemudian column splices. Column splices ni untuk kita extend kita punya tiang itu. Contohnya daripada column untuk first floor nak pergi kepada antara ground floor to first floor tu. Ground floor to first floor tu dia tiang dia tu kita nak buat penyambungan tiang. Extend tiang itu kepada first floor, daripada ground floor ke first floor. Jadi kita akan pakai dia punya plate ini dan juga dia punya ini kita panggil sebagai column splices, penyambungan lah. Kaedah untuk kita sambung untuk extend tiang itu. Okey. So dia adalah kaedah reka bentuk berapa batang bolt yang perlu digunakan untuk memastikan tiang ini stable dan boleh menampung beban dan boleh mengagihkan transmit the load to the foundation. Okey, so kita dah tengok tadi dia punya jenis-jenis compression member. Kemudian kita tengok dia punya section type of section compression member dan juga dia punya construction detail yang biasa digunakan dekat tapak pembinaan. Dan sekarang ni kita akan tengok pula dari segi dia punya load on compression member. Okey, load on compression member. Sebab load ini biasanya kita akan reka bentuk sesuatu struktur itu berdasarkan kepada loading yang diterima oleh bangunan tersebut. Sekiranya besar load itu yang dia terima, maka akan mempengaruhi jenis struktur yang kita akan design ataupun dia punya dari segi dia punya bentuk compression member, size dari segi size dia, okey, akan dipengaruhi oleh beban tadi. Okey. So kita tengok kat sini untuk axial. Kalau axial loading on column in building is due to load from roof, floor and wall transmitted to the column through beam. Okey, biasanya untuk kalau kita faham untuk kolom ini, biasanya kolom ini fungsi kolom. Apakah fungsi kolom? Kolom ini fungsinya adalah untuk transmit. Okey, transmit loading transmit loading. Okey, loading itu daripada mana? Beban daripada mana? Beban daripada start daripada roof. Start daripada bumbung. Okey, bumbung akan transfer kepada roof beam. Roof beam akan transfer kepada kolom. Okey. Kemudian ada slab. Okey, slab akan menerima beban, sama ada beban kenaan ataupun beban mati, dan akan transfer kepada beam. Beam akan transfer kepada tiang. Tiang pula akan transfer load tadi
kepada foundation. Jadi untuk kita mereka bentuk tiang ini, mestilah diambil kira loading itu daripada bumbung. Mestilah start daripada bumbung. Macam itulah. Okey. Daripada bumbung, daripada beban daripada lantai, beban daripada dinding. Okey, dinding ini biasanya brick wall biasanya dipasang di atas beam. Okey, kalau kita sebab beam ini akan transfer, load ni akan transfer kepada tiang kan. Jadi apabila mana kita kira load daripada beam, maknanya kita dah mengambil kira beban daripada dinding lah. Okey. Okay, floor beam reaction. Okay, floor beam reaction are eccentric to the column axis, and if the beam arrangement or loading is asymmetrical, moment are transmitted to the column. Okay, jadi untuk floor beam reaction, okay, eccentric to the column axis. Okay, biasa kalau beam reaction ini kalau dia bertindak secara eccentric to the column axis, maka dia tidak akan ada moment yang bertindak kepada tiang tersebut. Kalau dia axial loading bertindak kepada pada tengah-tengah tiang itu, maka moment tidak akan berlaku. Kalau dia tidak simetri, okey, tidak simetri, maka moment akan bertindak kepada tiang tersebut. Maka akan terhasilnya moment. Apabila mana jika beam arrangement ataupun loading is asymmetrical, maknanya tidak simetri lah, tidak simetri, maka moment akan terhasil. Dia akan terhasil mana kolom itu akan menanggung moment dan juga compression load. Okey. Wind loading in simple multi-story building design is resisted by bracing and so do not cause moment. Okey, apabila untuk dari segi wind load ini biasanya akan dia punya beban ini akan dirintangi oleh bracing lah. Okey, resisted by bracing. Okey, maknanya beban daripada wind ini akan ditransfer kepada bracing. Akan ditransfer kepada bracing, ke strut bracing. Jadi untuk tiang yang kita reka bentuk, apabila mana ada struktur bracing, maka kita boleh abaikan dari segi moment yang terhasil daripada wind load tadi. Sebab apa? Sebab bracing tu dah ada kat situ. Bracing akan menanggung beban daripada wind load. Okey, if rigid frame. Okey, sekiranya dia rigid frame, moment are transmitted through the joint from beam to the column. Okey, kalau rigid frame, maka moment itu akan ditransmit daripada joint kepada beam to column. Daripada beam, moment daripada beam tadi akan transfer kepada column. Okey, kita akan tengok gambar rajah ni, kita akan tengok. Okey, yang pertama ni wind load. Wind load tadi akan ditanggung oleh bracing yang kat sini. Okey, bracing yang dekat sini. Jadi tidak akan ada moment pada tiang yang moment tadi tidak akan ada lah. Sebab apa? Sebab kita ada bracing. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini, ini kita panggil dia symmetry. Ini adalah symmetry. Okey, dia ada tiang, kemudian dia ada beam, ada 4 beam. Jadi ini kita panggil dia sebagai axial load. Okey, kalau dia axial load, okey, jadi dia adalah symmetry lah loadnya. Load tu bertindak pada tengah-tengah. Bila bertindak tengah-tengah, maka tiada moment. Kat sini tiada moment. Yang ini unsymmetry, tidak simetri. Okey, kalau yang ini kita yang kita belajar pada tiang
tiang apa, reinforcement konkrit tu. Jadi yang ini adalah uni lah. Okey, uni axial. Okey, uni axial. Kalau yang ni bi tak, yang ni adalah axial. Sebab ada dua moment yang bertindak pada kolom. Kalau yang ni satu, kenapa satu? Sebab yang ni dah dihapuskan. Sebab dia simetri yang ni. Okey, yang ni dia ada beam 1 dan beam 2 ni dia ada. Jadi moment di sini akan terhapus. Tinggal yang ni dia tak balance, dia tidak ada. Jadi akan berlakunya moment dekat sini. So kalau yang ni memang tidak stabil lah. Kat sini tak ada, sini tak ada. Jadi dia akan jadi ada dua. Sebab tu kita panggil dia sebagai bi. Bi ni adalah dua. Uni ni satu. Okey. Okey, kalau dia simetri, maknanya axial load ni dia tidak akan ada moment. Kalau yang unsymmetry load ni dia akan ada moment. Okey. Kemudian kita pergi kepada column in industrial building. Okey, ini dia punya column. Okey, dekat sini kita perlu mengambil kira wind load. Kalau kita design industrial building ni perlu kita letak wind load walaupun dia setingkat. Jadi perlu mengambil kira wind load kat sini. Okey, kemudian dia punya roof load. Okey, roof load dia akan bertindak ke bawah lah. Roof load. Okey, jadi kat sini eccentricity daripada roof load. So yang ni pula crane load. Crane load dia di bawah sikit. Dia akan ada dia punya tempat untuk apa nama ni, beam kat sini lah. Okey, kemudian rigid. Kalau dia rigid building, rigid building ini kalau kita tengok kat sini, dia kata if rigid frame moment are transmit through the joint from beam to column. Apabila dia rigid frame building, so dia akan ada moment kat sini. Dekat tiang tu akan ada moment pada tiang itu. Okey, akan ada moment wall. Okey, ini sebab dia rigid lah. Rigid ni disebabkan oleh dia punya penyambungan itu fix. Okey, jadi moment tu boleh ditransmit kepada tiang. Okey, so ini adalah load and moment on compression member. Okey, so kita lanjut pada nota yang seterusnya. Okey, sekarang ini kita tengok strut and column. Differ fundamentally. Strut dan juga column ini berbeza dari segi dia punya fundamental. Dari segi dia punya fundamental lah in their behavior. Fundamental dari segi dia punya behavior. Sifat dia, strut dan juga column ini berbeza dari segi fundamental, dari segi dia punya behavior lah, under axial load depending whether they are slender or stocky. Okey, jadi kita dah tahu dah perbezaan di antara strut dan juga column, yang mana strut ni hanya menerima compression load only. Kemudian column ini combination di antara compression load dan juga bending moment. Jadi itu dari segi fundamentalnya dia berbeza di situlah. Okey, dan juga fungsi strut dan juga column pun berbeza juga dia punya itu. Jadi tiang ini dia terbahagi kepada dua, sama ada dia slender ataupun stocky. Stocky ni short lah, short column. Okey, untuk bahagian nota ini dia hanya menunjukkan kaedah bagaimana untuk kita mereka bentuk stocky column ataupun short column sahaja. Tapi sebelum itu perlulah kita classify sama ada column kita ini slender ataupun short. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kalau short column, kita akan tengok dia punya
Behavior of member in axial compression. Bagaimana kita tengok dia punya bentuk failure pada stocky dan juga slender column. Yang pertama, untuk A ni short column ataupun stocky column. Apabila short column, biasanya dia punya failure dia berlaku, bentuknya adalah crushing. Okey, apabila tiang pendek, biasanya dia akan failure dia akan bentuknya crushing lah. Maksudnya dia akan mengembung kat sini lah. Nampak yang putus-putus tu? Macam kita press lah. Kalau macam kita buat cube test, kalau kita press, bentuk dia macam tu. Dia akan gagal bentuk seperti mana kita buat cube test tu. Bila kita press, kemudian dia akan berlakunya pecah lah. Dia akan pecah. Okay, dia akan pecah. Jadi itu adalah short column. Kalau slender pula, dia tak berlaku crushing, dia akan berlaku buckling. Sebab dia terlampau, dia panjang, jadi dia tak boleh nak crush. Jadi dia akan dia lebih cenderung untuk berlakunya buckling, disebabkan oleh slender column. Okey, dua benda tu lah. Kalau short column dia crushing, kalau slender dia akan jadi buckling. Okey, apabila mana dia terlebih menerima beban, jadi dia akan cenderung berlakunya buckling daripada berlakunya crushing untuk slender. Kalau kita tengok untuk universal column, okay, biasanya dia akan berlaku buckling juga. So kita boleh tengok dia punya direction of buckling. Direction of buckling ni dia akan berlaku dekat bahagian sini lah. Bahagian web ni ke sini. Okay, so untuk yang D ni, bar and tube of same area. Okay, kalau bar dan juga tube ini, dia punya area, bar and tube of same area. Okay, maksudnya kat sini kalau bar sama area dia. Okay, area dia sama. Sebab apa? Kalau bar ni dia, area dia daripada sini ke sini lah. Area dia ni solid. Kalau yang ni areanya adalah pada sini. Sebab tu yang ini besar sikit berbanding dengan yang bar tu. Sebab ni dia hollow. Jadi kita kena kira yang saya bulatkan itu saja. Jadi dia akan sama lah area dia, equal lah. Bar and tube of same area, and bar and tube of same area. Okay, jadi dia walaupun ini saiz besar, tapi areanya sama. Sebab ini dia hollow. Okay, behavior of member in axial compression. Okay, sekarang kita akan masuk kepada calculation. Dia punya formula yang kita akan gunakan untuk calculation, untuk reka bentuk steel column. Okay, untuk stocky ataupun short strut, dia akan fail dari segi crushing ataupun squashing. Okay, crushing ataupun squashing ya, of the material. The squash load is given by PS. Okay, squash load ini sama dengan PY kali dengan AD. Okay, PY ini adalah design strength of steel. Okay, PY ni design strength of steel. Manakala AG ni adalah gross area, sectional area of the section. Gross cross sectional area of the section. Yang mana ia ni kita boleh dapatkan daripada steel table. Okay, steel table. Okay, squash load. Squash load sama dengan PY kali dengan AG. Kalau untuk slender strut, biasanya dia akan fail bentuk buckling. Okay, ini untuk yang tiang panjang. Okay, for elastic slender strut, pin at each end.
Okey. Apa ni? Euler buckling load if given by. Okey, kalau Euler buckling load, okey, untuk tiang slender, okey, PE ni adalah Euler buckling load. Euler buckling load sama dengan pi kuasa 2 E I bahagi dengan L kuasa 2. Okey, R sama dengan I bahagi A punca kuasa, manakala lambda sama dengan L bahagi dengan R, dan PE sama dengan pi kuasa 2 E AG bahagi dengan lambda 2. Lambda kuasa 2 Okay, if the compressive strength, jadi kita boleh, ya, ini untuk mendapatkan Euler buckling load ni, kita boleh pakai formula ni lah. Yang mana lambda ni sama dengan ni. Okey, AG dan juga E ni kita dah tahu dah kan, 205 kali 10 kuasa 6 kilonewton per meter cube. Okey, lebih kurang saya pun tak ingat. So kalau yang ni AG ni kita refer dekat steel table. L ni dia punya panjang tiang. L tu panjang tiang. R ni pun kita boleh refer dekat steel table. Jadi kita boleh dapatkanlah Euler buckling untuk elastic slender strap. Okey. Okey, untuk kita mengira compressive strength ataupun PC, so untuk short column dan juga slender, kalau short column PC sama dengan PS bagi AG, manakala untuk slender column, slender strap, kat sini slender strap, sebab dia punya sambungannya adalah pin untuk each end, untuk dia punya end lah, hujung tiang tu dia disambung secara pin. Okey, jadi PC dia sama dengan PE bagi dengan AG. Okey, jadi PE ni macam nak dapat? PE ni formulanya yang ni, PS formulanya yang ini atas ni. Okey, jadi kita perlu dapatkan compressive strength ini untuk kita check, untuk kita compare dengan load yang diterima oleh tiang tersebut. Compressive strength ini menunjukkan dia punya kapasiti tiang itu untuk maximum capacity lah. Maximum capacity tiang untuk menerima beban. Okey. Jadi kita kena compare lah kita punya FC kita ataupun shear force kita yang bertindak kepada tiang itu mestilah lebih kecil daripada PC. Sebab PC ni adalah kapasiti tiang itu untuk menerima beban ataupun maksimum load yang boleh tiang itu terima. Jadi kita nak kira macam berapakah kapasiti load yang boleh diterima oleh tiang. Jadi inilah formulanya. Okey, iaitu PC sama dengan PS bagi AG. PS ni sama dengan PY kali AG. Okey, begitu juga dengan slender strap. Okey, kita boleh menggunakan formula ini dan kita buat pemandangan ini. Maksudnya apabila FC ini lebih kecil daripada PC, maka tiang yang kita pilih itu dapat menanggung beban tanpa berlakunya failure seperti inilah squashing ataupun buckling. Okey, jadi kita tengok pula dia punya ni. Okey, plotted again lambda. Kita ada gambar rajah ni, buckling curve for ideal and rear strut. Okey, ni dia punya curve. Okey, plotted again lambda. Figure below, the area above
the two dotted line represent an impossible situation in the respect of the distract. Kalau kita tengok kat sini dotted line, kita ada dotted line ni. Okey, dotted line ni di atas daripada dotted line ini maknanya impossible. Impossible kepada struct kita. Okey, apabila mana maknanya impossible lah untuk tiang itu capai pada atas daripada dotted line. Okey, atas daripada dotted line. Okey. In this area, the struct either buckle or squash below the dotted line, theoretically able to withstand without buckling or squashing. Okey. Kalau di bawah daripada dotted line ini, di bawah daripada ini, bawah ni, ini atas. Yang atas ni dia adalah impossible lah. Atas ni. Yang bawah ini okey. Okey, di bawah ini maksudnya dia apabila mana kita design kita punya tiang kita, okey, di bawah daripada dotted line ini, maka tiang itu boleh withstand, boleh tegak tanpa berlakunya buckling ataupun squashing failure. Okey. Jadi itu dia punya untuk buckling curve ni. Okey, buckling curve for ideal and real struct tadi. Okey, atas ni impossible, yang bawah ni dekat bawah ni maksudnya tiang itu boleh menanggung beban tanpa berlakunya buckling dan juga squashing. Okay, in practice, however, this stand do not be the case because of a combination of manufacturing and practical consideration. Okay, untuk praktikal, jadi biasanya dia orang dah ambil kira lah berkenaan dengan dotted line tadi. So jadi tiang yang direka bentuk adalah selamat lah. Okay, for example, struct are never complete straight. Struct, for example, struct are never complete straight, no subject to exactly concentrate loading. During manufacturing, stress are locked into steel member, which effectively reduce their load, okay, carrying capacity. Okay, sebagai contoh, biasanya dia punya struct ni biasanya never complete straight. Okay, dan juga tidak subject to exactly concentrate loading. Biasanya kalau dekat tapak, biasanya load tu dia tidak jaranglah kita akan tengok tiang itu menanggung beban secara concentrate loading. Biasanya dia akan ada compression dan juga bending moment. Okey, jadi dengan adanya struct, bracing struct tadi, kita ada bracing struct itu fungsi dia untuk lock lah, untuk lock compression member tadi, supaya boleh mengurangkan dia punya stres kepada tiang tersebut. Okay. Okay, because of those factor, failure of struct will not completely due to buckling or squashing, but perhaps a combination with partially plastic stresses appearing across the member section. Okay, jadi disebabkan oleh itu kegagalan struct, tidaklah berlaku hanya disebabkan oleh buckling ataupun squash, tetapi kemungkinan berlaku disebabkan oleh combination di antara kedua-duanya dengan
partially plastic stresses appearing. Okey, penampakan plastic stresses, okey, pada cross member section. Okey, jadi biasanya kalau dekat dekat in practice, biasanya dia akan combination lah, dia punya failure tu dia akan berlakunya combination, buckling dan juga squashing tu. Okey, jadi laboratory tests have confirmed that in fact the failure line for rear strut lie along a series of lines such as A, B, C and D shown in the figure above based on Perry-Robertson equation that include allowance for various imperfection. Okay, whichever of the line A until D is used depend on the shape shape of section and the axis of buckling. Depend kepada bentuk. Okey, jadi line kita ada curve line tadi kita ada 4, A, B, C dan juga D lah. Dekat sini kita ada line ada 4 A, B, C dan juga D. Yang mana line ini bergantung kepada bentuk kita punya section compression member tu. Okey, dia bergantung based on dia punya shape and shape of the section, bentuk section tu dan juga axis of buckling. Okey, line tadi lah A, B, C, D tadi dia depend on the shape of the section and the axis of the buckling. Okey, jadi table 23 pula. Table 23 specifics which of the line is appropriate for the shape of the section. Okay, table 23 ni dia akan kita guna table 23 ni untuk mengetahui berdasarkan kepada dia punya bentuk section itu. Based on bentuk section, maksudnya kita akan tengok dari segi dia punya thickness section itu, dan kita akan dapat mengetahui sama ada kita nak pakai line A ke, line B ke, line C ke ataupun line D. Okey, maknanya kita kena refer table 23 dulu. Okey, selepas kita tahu, okey, katakan based on dia punya thickness daripada section compression member tadi, so kita table ni akan beritahu, dia kata dekat B, kita kena refer dekat B based on thickness tadi. So kita akan pergi kat table 24, refer dekat curve B sahaja. Okey, jadi itu fungsi table 23. Table 24 ni fungsinya apa? Fungsi table 24 ni untuk mendapatkan nilai PC. PC ni apa dia? PC ni adalah compression load, compression load untuk tiang. Okey, jadi nak guna table 24 ni mesti refer 23 sebab kita nak tahu kita nak pakai A ke, B ke, C ke ataupun D. Okey, kalau kita dah dapat, kita patut refer B, kita akan refer B dan kita akan dapat PC. PC ni adalah compression load yang mana akan digunakan untuk kita menentukan dia punya PC ni adalah PC tu adalah apa PC tadi? PC tu compression lah. Compression strength, compression strength. Okey. Okey, nanti kita akan tengok kat mana table 23 ni dan juga kat mana table 24 ni. Dekat dalam nota ni tak ada. Dia ada dekat British Standard, dekat dalam BS. Okey, so kita tengok effective length pula. Macam mana kita nak mengira effective length untuk tiang. Jadi kita boleh refer dekat clause 4.7.2. Okay, compressive strength of strut is primarily
primarily related to their slenderness ratio given by compressive strength. Strut ini biasanya akan berkaitan dengan slenderness ratio. Slenderness ratio iaitu lambda. Lambda sama dengan effective length bahagi dengan R. Effective length of the member, LE itu effective length, R itu adalah radius of gyration obtained from steel table, yang mana kita boleh dapatkan daripada steel table. Nanti kita akan tengok kat mana dekat dalam steel table tu, kat mana yang kita boleh dapatkan R, radius of gyration, dekat dalam steel table ni. Steel table saya dah bagi dah itu, yang dekat semasa kita belajar untuk reka bentuk steel beam. Kita akan pakai yang tu juga. The effective length is the function of the actual length of the member and the restraint at the member end. Jadi function, apakah function effective length ni? Function effective length, function dia adalah apa dia? Actual length of the member dan juga restraint at the member end. Jadi kita nak tengok dia punya actual, panjang yang actual, yang mengalami restraint disebabkan oleh load tadi, dan juga bergantung kepada dia punya penyambungan pada hujung tiang tersebut, sama ada dia fixity ataupun pin ataupun partially fixity. The formula in appendix C and the previous graph related to standard restraint condition in which each end is pin. In reality, each end of the strut may be free, pin, partially fixity or full fixed. Ini untuk rotationally. Jadi untuk reality, ni reality lah. Tapi kalau dalam standard strain, condition tiang itu adalah pin. Tapi kalau reality, strut ini maybe free lah. Maybe dia free, ataupun pin, ataupun partially fixed, ataupun fully fixed pun ada juga. Fully fixed ni sebab apa? Sebab berlakunya rotational kat sini. Kita untuk mengelakkan berlaku daripada tiang itu rotate, rotationally. Jadi kita perlu fixkan tiang tersebut. Also whether or not the top of the strut is allowed to move laterally with respect to the bottom end is respect to the bottom end is important. The figure below summarize the restraint and table 22 stipulated conservative assumption of effective length from the slenderness lambda can be calculated. Kita tengok kat sini table 22. Ini adalah table 22 dan gambar rajah ni lah. Daripada sini kita boleh tengok kalau dia yang ni sambungan ni adalah fix. Fix. Kalau sambungan fix, so kita untuk dapatkan dia punya effective length LE sama dengan 0.7 kali dengan L. 0.7 kali dengan L. Kalau pin 0.85 L. Ini maksudnya kalau dia fix maksudnya 70% tiang ini hanya 70% saja tiang yang mengalami restraint. Ini 85% kalau dia pin.
Okey, kalau dia fix bawah atas pin, dia 0.85 juga. Kalau dia pin, kalau dia ini ada rotational Okey, yang ini pin. Kalau pin dia akan jadi 100% ataupun 1.0L. Maknanya keseluruhan panjang ini akan mengalami restraint. Kalau yang ni hanya 70% saja, daripada sini ke sini. Okey. Kalau yang ni daripada sini ke atas. Kalau ini semua sekali 100% yang mengalami restraint. Okey, kalau yang ini, okey, daripada sini, ini dia non sway sway mode. Okey, ini sway. Kalau sway ni daripada 5 hingga 7. Okey, non sway mode daripada 1 hingga 4. Kalau sway mode ni daripada 5 hingga 7. 5 hingga 7. Jadi yang ni kita refer ini untuk mendapatkan dia punya effective length. Untuk yang non-sway mode ni, ini dia adalah bracing column. Non-sway mode ini adalah bracing lah. Ini adalah bracing strap. Yang ini unbracing strap. Okay. Partially restrained indirect above end. Okay. Yang ni untuk kita kira dia punya effective length. Okay, jadi untuk faham, kita kena tengok example macam nak kira tiang. Okay. Okay, jadi kita pergi kepada example yang pertama. Okay, propose 5 meter long internal column in a rigid jointed steel structure is to be loaded concentrically with 1000 kN impulse load and 1000 kN dead load. Okay, assuming that the fixity at the top and bottom of the column give effective rotational restraint. Design column section assuming the structure will be braces dan will be unbraces. Okay. Tadilah kalau kita tengok kat sini kan, untuk non sway mode ni adalah dia kategori sebagai braces. Manakala kalau sway mode ni dia adalah unbraces. Okey, dia tidak ada braces jadi menyebabkan berlakunya sway. Sway ni dia akan inilah ada sway lah, dia akan terhuyah-hayang kat sini lah, kiri dan juga kanan sebab tidak ada braces. Okey, jadi ini kita panggil dia unbrace. Yang ini braces. Braces ni dia tidak akan bergerak kiri kanan. So ini kita panggil dia braces ataupun non sway mode. Yang ini sway mode. Okey, jadi dia suruh kira dua-dua. Dia suruh kira untuk keadaan braces dan juga keadaan unbraces. Okey, jadi tiang itu dia punya panjangnya 5 meter. Okey, panjang dia 5 meter ni, panjang 5 meter ni sebenarnya. Ini ke sini ni 5 meter. Okey, load 1000, dead load dan juga 1000 impulse load. Okey. Yang pertama kita akan tengok untuk braces column dulu. Okey, braces column
walaupun dia berasas kolom, tetapi tadi dia suruh assume atas dan bawah itu disambung dengan fix ya, pada top dan juga bottom. Ini maksudnya dia adalah dekat sini adalah fix, dekat atas pun fix. Okey, kalau fix, untuk dapatkan LE sama dengan berapa? 0.7L. Yang inilah kita akan refer di pada rajah 1 lah, sebab fix, jadi dia LE sama dengan 0.7L. Okey, LE dia sama dengan 0.7L. Jadi sebelum tu kita kena kira dulu dia punya design axial load. Okey, yang mana untuk British Standard okey, sama dengan dia punya design load sama dengan design load sama dengan 1.4 GK campur dengan 1.6 QK. Jadi dia kira macam ni, 1.4 ni kali dengan beban mati, 1.6 kali dengan beban hidup. So kita dapat sebanyak 3000 kN. Okey, 3000 kN ini adalah dia punya FC, dia punya force yang bertindak pada tiang tersebut. Okey, ni kita ada tiang, so kat sini ni adalah 3000 kilonewton. Okey, jadi kita nak check lah. Sekarang ni tiang ini akan menanggung beban sebanyak 3000 kN. So kita nak check berapakah FC, bukan FC, PC yang di pada tiang ini. PC itu adalah compression strength. Maknanya berapakah kapasiti tiang ini. Dia mesti besar lah, kapasiti tiang ni mesti besar daripada load tu. Sebab itulah FC mesti dah lebih kecil daripada PC, supaya tiang yang kita pilih itu selamat. Okay, effective length dia. Effective length, okay, for braces cases, okay, braces cases of column is assumed to effectively held in position at both end and restrained in direction of both end. It will buckle about weak, buckle pada paksi X. Okay, buckle pada paksi X. Okey, jadi untuk refer table 22, so kita akan dapat effective length dia sama dengan 0.7L. So kita kali lah. Kita kali 0.7L tadi 5 meter, so kita akan dapat 3.5 meter sahaja dia punya effective length untuk tiang kita lah, untuk braces column tadi. Okey, kemudian kita kena pilih section selection. Pilih kita punya section. Yang ini kita perlu menggunakan kaedah try and error method. Okey, perlu menggunakan kaedah try and error. Try and error method. Try and error method ni maksudnya awak pilih lah saiz berapa yang awak nak pakai. Pilih saja. Okey, pilih. Katakan kita pilih tiang 254 kali 254 kali 107 universal column. Kita pergi dekat ni table steel ni, kita pilih 254 kali 254 kali dengan 107 107 kan. Okey, kita pilih yang tu, kemudian kita keluarkan dia punya dimension dari segi B over T, AG dia, RY. Kenapa Y? Sebab kat sini dia dah cerita, kat sini dia buckle pada yang paling lemah ni adalah pada paksi Y.
Okey, wheel buckle about week pada paksi Y. Okey, jadi kita akan ambil yang Y lah, RY lah. Okey. Jadi PY dia tu sama dengan 256. Jadi dia assume PY dia nak pakai jenis 265. Okey, yang ni pun kita boleh assume lah. Kalau dia ni dia assume 2665. Okey, jadi RY, AG, B over T, D over T ni kita tengok dekat mana? Dekat table of steel. Kita tengok kat sini. Okey. Ni V over T 6.31. 6.31. Okey, 6.3. D over T 15.6. Dia punya tu 15 saja. 15.6 tu. Okey, R ni dekat mana dia ambil? 65 Kita tengok kat mana R. 65.7. Ni radius of gyration kita ambil pada paksi Y, sebab dia paksi Y ni yang paling lemah. Okey, iaitu 6.59. 6.59 itu adalah RY dia. RY okey, yang paling lemah. 6 ni dalam mm, yang ni dalam cm. Dah cm kan. Jadi tukarlah. 6.56 kali 10 jadi dapat 65.9 lah. Dapatlah 65 point. Yang ni dia pakai yang buku lama, jadi 65.7 mm. Okey. So AG pula ni. AG kat mana ni? Dalam table ni. Kita tengok table AG kat ujung ni. Area of section. Area of section ni adalah AG. Gross area AG So AG dia 136 cm square. Okey, 136 ni dalam mm. So 136 cm square. Tadi kita refer kat table, convert kepada mm. Okey. Okey, jadi 1 cm bersamaan dengan 1 cm bersamaan dengan 10 mm. So kuasa 2. Jadi yang bawah ni kita matikan. So jadi 10 kuasa 2 sama dengan berapa? 10 kuasa 2 100. 100 lah. Jadi kalilah 100 kali 136. Okey, jadi dia akan jadi 13600 mm kuasa 2. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey. Okey, maklumat ini kita dapatkan daripada steel table. Okey, lepas tu baru kita kira dia punya lambda. Lambda sama dengan effective length bahagi dengan RY. Effective length tadi 3.5 meter convert kepada mm jadi 3500 mm bahagi dengan RY 65.7 mm. So kita dapat lambdanya adalah 53. Okey, 53. Okey, jadi daripada sini, daripada lambda ni kita refer dekat table 23 untuk tentukan sama ada kita nak pakai C ke, sebab dia ada A, B, C, D. Curve mana? Kita nak pakai curve C ke, B ke, D ke? Okey, jadi kita refer table 23 dulu. Daripada situ, dah apabila kita dah dapat ni, kita refer table 23, kita tengok kat sini kita kena pakai C, curve C. Jadi apabila kita pakai curve C, kita dapatlah dia punya PC sebanyak 208. Okey, pergi dekat BS, kita tengok table 23. Itu saya dah bagi BS. Okey, table 23 ni muka surat apa?
Dia tak ada muka surat. Tapi kat sini pada page 91. Okey, tabel 23 ni allocation of struct curve. Okey, jadi kita punya tadi kita pakai H column. Kita pakai yang ni, rolled H section. Jadi kita punya thickness kita adalah, okey, thickness ni kita nak check kat mana thickness? Maximum thickness. Okey, kita check dekat table of steel ni. Okey, thickness dia kita boleh tengok dekat dimension. Dimension untuk 254 kali 254 kali 107, thickness yang paling tebal adalah 20.5. Thickness ni, thickness kita tengok yang mana yang paling tebal, web ke flanks. Kita tengok yang paling tebal 20.5. Jadi dia bawah daripada 40. Jadi dia bawah pada 40, maknanya kita ambil yang ini. So paling kritikal tadi adalah pada paksi Y. So kita akan refer pada C. Refer pada curve C kat sini So kita akan pergi kepada table 24C. Turun bawah, table 24C, 24B. 24 lambda dia atas pada 110, struct curve B. Kita nak C, turun bawah lagi. Ni 24. Nampak? Ni curve C dan lambda dia bawah daripada 110. Kita punya lambda tadi 53. Kemudian dia punya strength untuk besi kita 265. 265 ni PY. PY 265. Kemudian kita refer dekat lambda. Lambda dekat sini Lambda kita, okey, lambda dia tadi tak ada 53, tak ada kan. Dia ada hanya 52 dan juga 54. Jadi yang ni kita kena buat interpolasi. Jadi untuk kita ambil yang 52 pada 265 ni adalah 210. Kemudian 54 pada 265 ni 260. Kita interpolate, kita akan cari dekat 53. Jadi kita akan kira buat interpolasi tadi 52 tadi dia punya PC dia adalah 210. 53 X. Okey, 54 206. Okey, berapakah X? Jadi X terkira lah. Terkira 210 tolak dengan 206 bahagi dengan 54 tolak 52 sama dengan X tolak dengan 210 lah. Dua 110 tolak X bahagi dengan 53 tolak 52. So X kita akan dapat 208 Newton per millimeter kedua. Okey, dapat tak? Cuba klik. Dapat? Okey, dapat So itulah cara dia Faham kan tadi kan? Table 23 ni kita refer untuk dapat tahu yang mana satu kita akan pakai, curve A ke B ke C ke ataupun D. Kemudian kita dah tahu, kita pergi pada table 24C ni, kita akan tengoklah berdasarkan kepada lambda dan juga PY ni. PY 265 lambda. Dan kita boleh dapatkan PC. So sekarang ni PC kita adalah 208. Kemudian kita buat dia punya section classification. Okay, section classification. Okay, UC section is not slender. Sebab apa? Sebab B over T lebih kecil daripada 15 epsilon.
Okey, epsilon sama dengan punca kuasa 275 bahagi dengan PY. PY dia adalah 265. Jadi dia dapat 15.28. B over T yang kita B over T 6.3. So 6.3 lebih kecil daripada 15, dia adalah not slender. Kemudian kita check pula D over T ni. D over T yang kita punya tadi 15.6, dia mesti lebih kecil daripada 120 epsilon bahagi dengan 1 campur 2 R2. Okey, R2 ni sama dengan formulanya adalah ni. Formulanya ini FC bahagi dengan AG PY. FC ni adalah beban yang bertindak di atas tiang itu, iaitu 3000 tadi. 3000 kilonewton convert kepada newton kali dengan 1000 lah. Kali dengan 10 kuasa 3, sebab kita nak convert kepada newton. Okey, bahagi dengan AG ni dalam millimeter square 13700. Dan kali dengan 265. 265 ni dalam unit newton per millimeter square. So kita dapat R2 sama dengan 0.83. Masuk dalam ni, so kita dapat 45.96. So dia lebih besar daripada 15.4. 15.4 ni adalah kita punya D over T ni. Jadi maknanya dia adalah not slender. Jadi benda ni kita refer kat mana? Formula ni 15 epsilon dan juga 120 epsilon bagi dengan ni, bagi dengan 1 campur dengan 2 R2 ni, kita refer kat mana? Kita refer dekat table 11. Table 11 kita pergi dekat BS standard ni. Nak pukul 11 pukul 10 lah. Okay, habiskan ni, kita akan berhenti. Table 11, mana 11? 9. Okey, ni 11, table 11 Macam mana kita nak check tiang kita tu tiang pendek ataupun tiang slender? Kita check dekat sini lah. Kita check dekat kelas ni. Cuba awak ingat balik, kelas kita ada berapa kelas? Ada 4 kelas. Okey. Kelas 1 plastik, kelas 2 compact, kelas 3 semi compact. Kelas keempat tu apa? Kelas keempat tu adalah slender. Slender. Jadi sebab itulah dia ambil paling maksimum. Kita kalau kita nak tahu tiang kita panjang atau pendek, D over T tu mestilah lebih kurang daripada 15.3. Sebab kalau dia lebih daripada 15.3, dia dah slender dah. Dah panjang lah, tiang panjang. Begitu juga dengan D over T ni. D over T kita kena check dengan 120 epsilon bahagian 1 campur 2R. Dan mestilah jawapan ini mesti besar daripada 40 epsilon. Okey. Kalau dia kecil daripada 40 epsilon, kita kena compare dengan 40 je. 40 epsilon. Okey. Maknanya kalau dia lebih daripada 40 epsilon, dia dah slender, kategori slender. Jadi kita punya tiang tadi, tiang kita ni adalah not slender. Dia maknanya tiang pendek lah, short column. Okey, faham kat situ? Kenapa dia ambil 15 ni? Kenapa dia ambil 120 ni? Sebab kita ada 4 kelas tadi. Kelas keempat itu adalah kelas slender. Jadi kita kena refer pada kelas yang ketiga lah. Sebab kelas ketiga tu dia punya border di antara short dan juga slender tadi. Okey. Dah faham yang ni? Dah tahu R2 dia apa dia? Dah tahu, dah masukkan. Kita akan dapat tentukan sama ada tiang kita tiang panjang ataupun tiang pendek. Kemudian kita akan kira pula dia punya PC untuk compression resistance of column tadi, untuk kita check sama ada okey ataupun tak okey Okey. Jadi PC sama dengan AG kali dengan PC. AG tadi 13700 kali dengan PC. PC yang kita dapat ni daripada table 24 tadi, 208 kali 10 negatif 3.
Kenapa negatif 3? Sebab dia nak convert dalam kilonewton. Sebab 208 ni Newton. Newton per Newton per millimeter square. Okey, jadi yang ini pula 13700 dalam mm square. Kita kali, kita akan dapat Newton lah. Okey, jadi kita dapat kat sini PC compression resistance sama dengan AG kali dengan PC. So kalau kita kalikan ni, kita dapat 285 kN, lebih kecil daripada FC kita. Daripada FC. Ini PC. Jadi tak okey lah. Sebab dia sepatutnya PC dia lebih besar daripada FC, jadi tak okey. Kalau tak okey, kita perlu pilih section yang lebih besar daripada yang tadi lah, daripada yang ini. Okey, jadi kita pilih yang ini. Kita pilih yang ni. So kita akan keluarkan dia punya maklumat daripada table steel. RY dia, AG dia, B over T, D over T. Kemudian kira dia punya lambda. Okay, lambda sama dengan effective length bagi RY. Effective length dia tadi adalah 3500 bagi dengan RY 77.5 sama dengan 45. Okay. Jadi dia punya thickness dia untuk yang 305 ni, thickness dia lebih kecil daripada 40 juga. 305 ni 305 185 Jadi kita tengok dia punya T dia paling besar 25, lebih kecil daripada 40 juga. Jadi apabila lebih kecil daripada 40, dia akan menggunakan table C juga. Table C juga. 1. Jauh ni. Yang kedua. Okey, tadi kan ni H roller section 40, jadi kita ambil pada Y C lah. Table 24C, kita pergi kat 24C. B C. Jadi kita punya tadi 40. Berapa kita punya lambda? 45. Jadi lambda kita adalah 45. Jadi 45 tak ada, kita ambil 44. Pada 265, 44 adalah 224. Manakala 46, 220. Kita buat interpolasi. Kat sini. Untuk yang ini 44 sama dengan 224. 45 sama dengan X. 46 sama dengan 220. So awak kira X ni sama dengan, awak akan dapat X ni sama dengan 222 Newton per millimeter square. Awak kira lah X tu, interpolasi So kita akan dapat 222. Jadi kalikan dapatkan nilai PC, iaitu PC sama dengan AG kali dengan PC. So AG dia 15,000 kali dengan 222 kali 10 negatif 3, so dapat 3,330. Okey, PC kita lebih besar daripada FC. Jadi dia okey. Jadi tiang tadi boleh diguna untuk menanggung beban bangunan kita lah. Okey. So dah pukul 10 untuk embraces ni. Okey, untuk embraces ni kita habiskan sedikit. Okey, boleh? Ada kelas tak? Sikit je ni. Okey, embraces ni dia bezanya dekat sini je, dekat effective length je. Okey. Jadi effective length yang ni, kalau embraces tadi effective length ni adalah 1.2L. 1.2L ni kat mana? Kita akan refer kat sini lah. Okey, jadi tadi dia punya sambungan dia fix. Ni fix, ini pun fix. Cuma yang ni dia embracer, dia akan ada sway lah. Sway, so kita akan ambil 1.2L untuk dapatkan dia punya effective length.
Okey, yang ni unbraces lah. Kalau yang sebelah sini braces. Okey, itu saja beza. Yang lain kita kira sama macam yang tadilah. Okey. So kita kira dah dapat dia punya effective length iaitu 6 meter. Kemudian kita try and error, kita pakai 305 kali 305 kali 185 UC. Okey. Kemudian keluarkan dia punya maklumat RY dia, AG dia, B over T semua. Kita kira lambda LE bahagi dengan RY dapat 76. Okey, jadi kita tengok dia punya tadi saya check tadi silap yang ini sebenarnya 118 Okey, 118 tu dia pun kecil juga. 118 ni 18 juga, 18.7. Dia punya thickness dia bawah 40, jadi kita pakai table 24C lah. Sama juga dengan yang ini 305 185 pun kecil, bawah daripada 40 juga, jadi kita pakai table 24C juga. Okey. Jadi yang ini dia 76, kita akan refer table dekat 24C juga. Disebabkan oleh thickness dia bawah daripada 40 dan dia kritikal pada paksi Y. Jadi kita akan refer pada table 24C. Kita akan dapat PC dia 165. Kita tengok based on lambda 76. Kita akan tengok kat sini, dekat ni PC kita akan pakai table 24 ni juga. Lambda dia 76 dah ada terus. 76 dekat 265 iaitu 165 dia punya PC. Jadi sebab tu dia dapat 165 Newton per millimeter square. Jadi kita check lah, since the section is not slender. Jadi kita dah check tadi dia tak slender. Jadi kita kira lah PC sama dengan AG kali PC. Okey, AG dia 20100 kali dengan 165 sepatutnya sepatutnya adalah 165 Jadi dia dapat 3357 lebih besar daripada FC. Jadi okey. Ini adalah FC, yang ini adalah PC. Jadi okey. Jadi kat sini dia kata it can be seen that if column is not braces, largest section is needed. Largest section is needed. Jadi kalau kolom yang tidak ada bracing, jadi dia memerlukan larger section yang besar lah. Okey, baru dia akan lepas. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya density dia 185, yang ini density-nya adalah 118. Density dia ringan daripada yang ini. So yang berat ini menunjukkan dia punya sectionnya adalah besar. Section yang besar sebab dia berat. 185 ni adalah dia punya weight. Dia berat, jadi section tu adalah section besar lah. Okey, faham untuk yang ni?